Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama lagi dengan Cikgu Huda pada hari ini untuk mata pelajaran sains tahun 3. Cikgu doakan murid-murid semua sentiasa sihat sejahtera di samping keluarga tercinta. Baiklah, mari kita lihat apa yang perlu dipelajari pada hari ini ialah tentang kemahiran proses sains yang terakhir iaitu berkomunikasi. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harapkan murid-murid dapat merekod maklumat atau idea dalam bentuk kaedah komunikasi yang sesuai. Okey, mari kita lihat apa maksud berkomunikasi. Berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik. Okey, maksud berkomunikasi ni ialah kemahiran memberikan penerangan, sama ada kamu nak gunakan perkataan ataupun simbol grafik. Mencatat iaitu tulisan dan juga membacakan maklumat iaitu lisan adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Faham tak? Okey, bagus. Seterusnya kita tengok contoh-contoh simbol grafik dalam berkomunikasi. Okey, antaranya contoh simbol grafik yang boleh digunakan seperti gambar. Contoh gambar ini menerangkan tentang haiwan bertelur dan juga haiwan melahirkan anak. Ini contoh gambar. Ataupun boleh juga kalau nak terangkan tentang jenis pokok. Sebelah ni kita boleh letak pokok yang berbunga dan sebelah ni pokok tidak berbunga. Okey, ini contoh gambar. Kemudian simbol grafik lain ialah rajah. Okey, contoh kita nak terangkan tentang tubuh kucing, anggota badan kucing. Bahagian mana mata dia ada misai, dia ada bulu, ada kaki dan juga ekor. Kalau kita nak terangkan tentang struktur ikan juga, boleh menggunakan kaedah rajah. Okey, yang seterusnya ini pula ialah carta. Okey, carta selalunya digunakan untuk mengelas. Contoh cara haiwan membiak. Di sini ada kumpulan haiwan yang bertelur. Okey, kemudian yang sebelah ni ialah haiwan melahirkan anak. Kalau kamu ingat, cikgu pernah ajar kamu bagi latihan untuk mengelas tu, satu untuk benda hidup dan satu lagi benda bukan hidup. Okey, faham? Bagus. Okey, seterusnya ialah jadual. Okey, jadual ni selalunya kita buat dalam bentuk kotak-kotak begini. Ini dipanggil simbol grafik iaitu jadual. Okey, faham ya murid-murid? Okey, seterusnya mari kita lihat pula contoh simbol grafik graf. Okey, ini dipanggil graf. Dalam graf ni menunjukkan tentang bilangan murid mengikut buah kegemaran. Ini contoh apple, berapa orang murid yang suka? 4 orang. Pisang, berapa orang yang suka? 6 orang. Buah oren, 2 orang. Dan juga mangga, 10 orang. Graf ni sebenarnya boleh menunjukkan peningkatan bilangan ataupun perbezaan bilangan sesuatu maklumat yang dikumpul. Contohnya, dalam graf ini cikgu nak tahu buah mana yang paling digemari oleh murid. Kita nampak graf ini paling tinggi. Jadi jawapannya buah paling digemari ialah mangga. Buah mana pula paling kurang digemari oleh murid iaitu buah oren. Okey, kita nampak perbezaan. Yang mana paling digemari, mana tidak digemari, kurang digemari. Okey, ini graf. Yang sebelah ni pula ialah model. Ini model. Maksud model ni ialah membentuk objek seperti rupa sebenar. Cuma bezanya mungkin daripada segi saiznya. Okey, contohnya kalau kamu hendak membuat model pokok, kalau rupa sebenar pokok tu sangat besar, betul tak? Jadi model yang dibuat saiznya kecil sahaja. Okey, kamu boleh gunakan plastisin ke atau apa sahaja bahan yang mudah dibentuk. Okey, ini pula ialah model haiwan. Yang ni kamu boleh nampak banyak terdapat di pasar raya. Dan yang ini pula ialah
contoh model sistem pernafasan manusia. Daripada model ini dapat membantu kamu faham bagaimana sistem pernafasan manusia di dalam tubuh badan kita. Okey, faham tak? Okey, bagus. Okey, kita lihat contoh nak mengumpulkan maklumat. Andai kata diberikan tugasan, murid tahun 3 mawar mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Okey, jadi murid tahun 3 mawar nak kumpulkan maklumat bilangan murid dalam kelas, tetapi ikut jenis buah-buahan kegemaran. Okey, ini adalah antara hasil maklumat yang diperolehi. Okey, 8 orang murid suka buah betik, 9 orang murid suka buah durian, 7 orang murid suka buah pisang, 6 orang murid suka buah tembikai. Okey, maklumat ini terlalu panjang lebar untuk diterangkan. Jadi, kita boleh gunakan kaedah yang lebih mudah dan ringkas untuk difahami. Kamu rasa apa kaedah atau simbol grafik yang sesuai? Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertamanya, kamu boleh gunakan jadual untuk menerangkan maklumat tadi. Okey, jadual contoh jenis buah-buahan kegemaran. Perlu adalah tadi antara buah kegemaran tadi ada 4 jenis. Kemudian bilangan murid, berapa orang yang suka buah betik, berapa orang suka durian, dan seterusnya. Okey, daripada jadual tadi boleh juga kita pindahkan maklumat tadi dalam bentuk graf. Okey, graf juga boleh digunakan. Okey, dalam graf murid-murid perlu ada dua paksi ini. Okey, dua paksi ini. Ini paksi menegak dan juga ini pula paksi melintang. Okey, dalam paksi menegak kamu boleh letakkan bilangan murid tadi. Ni, nampak tak bilangan murid tadi? Okey, ini untuk paksi menegak. Kemudian untuk paksi melintang ialah jenis buah-buahan kegemaran. Okey, nampak ni jenis buah-buahan kegemaran. Okey, ini untuk paksi melintang. Okey, ini melintang dan ini menegak. Okey, kemudian kamu kena letakkan bilangan. Okey, bilangan. Kalau kamu tengok contoh yang diberi ni menggunakan gandaan 2. Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Kita tak tulis banyak sangat nombor kat sini. Contoh sini 1 lah, sini 3. Kamu kena faham sendiri ya. Sebab kita tak ada di graf ni panjang-panjang, sebab kita nak sampaikan maklumat dengan mudah. Okey, kemudian untuk jenis buah-buahan kegemaran, kamu boleh letakkan di sini. Okey, kena buat kotak-kotak begini mengikut bilangan tadi. Okey, contoh betik 8 orang kan. Sini betik 8 orang. Jadi bentukkan sampai paras 8. Okey, kotak ni mesti ikut paras 8. Tadi durian 9 orang. Jadi di sini. Kemudian buah pisang 7 orang murid. Allahuakbar. 7 orang murid. Okey, 7 orang murid. Kemudian yang tadi tembikai 6 orang murid. Okey, inilah cara untuk membentuk graf. Okey, faham ya murid-murid semua? Jangan lupa untuk tuliskan maklumat untuk palang menegak, maklumat untuk palang melintang dan juga maklumat-maklumat di setiap kotak-kotak graf yang dibina ini. Okey, faham ya? Okey, alhamdulillah. Seterusnya, sampai di sini sahaja pertemuan kita untuk kali ini. Cikgu harap murid-murid semua dapat melaksanakan tugasan yang akan diberi sebentar lagi dan juga selamat belajar. Bye, jumpa lagi.